Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, apa khabar anak-anak ustazah semua yang ada atas talian? Masya-Allah, semua dah salat maghrib. Dah selesai. Alhamdulillah, dah selesai tanggungjawab dengan Allah. Ya, insya bagi negeri Perlis baru sahaja berkumandang. Semua dah makan? Dah makan malam belum? Sudah, Alhamdulillah Danish. Mak masak apa? Masya Allah, nasi goreng. Nasi goreng paling sedap. Okey, baik. Alhamdulillah, anak-anak semua, pada malam ini Ustazah membawa tajuk berkenaan dengan tajuk terakhir dalam bab sirah, iaitu keunggulan tokoh empat mazhab. Baik, dalam Google Drive, Ustazah ada kongsi nota. Boleh ambil daripada Google Drive untuk latihan ataupun kita kata ulang kaji kamu nanti. Jadi Ustazah bawakan topik perbincangan yang mungkin ada diskusi yang kamu nak bincang dengan Ustazah. Jika ada persoalan. Sebenarnya tajuk ni sangat simple, sangat mudah. Dan tajuk untuk perbincangan KSM sangat Ustazah kata surface. Surface ni maksudnya tak mendalam sangat. Dia nak kita tahu asas sahaja berkaitan dengan tokoh-tokoh ini. Okey, sebenarnya Ustazah nak tanya, anak-anak kenal ke tokoh empat mazhab kita ini? Biasa dengan nama kan? Kita walaupun tak pernah berjumpa dengan zaman mereka, tapi kita mengenali mereka dengan tinggalan-tinggalan kitab rujukan. Okey, baik. Sambil kawan-kawan kamu masuk, apa yang saya nak kongsi ialah dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, kita akidah ahli sunnah wal jamaah, maka kita ada 4 mazhab yang diiktiraf. Sebenarnya mazhab fiqh ini banyak pada zaman tersebut, pada zaman kemunculan imam-imam mazhab, ya, ramai tokoh-tokoh mazhab yang muncul tetapi mereka tak popular sebahagiannya. Mereka jadi tokoh mazhab yang agak pupus. 4 mazhab ini sahaja yang kekal sampai hari ini. Ya, contohnya Allahumma salli Muhammad. Ustazah duk sebut dah sebelum ni. Kita ada mazhab-mazhab yang lain. Bukan Syiah. Syiah dia keluar terus daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita ada mazhab Auza'i. Dia ada pelopor-pelopor mazhab yang agak tak popular. Kenapa tak popular? Sebab pengikutnya sikit dan kemudiannya hilang. Macam tu. Manakala 4 mazhab ini dia ada pengikut. Pengikut ni siapa? Pengikut ni anak murid. Anak muridnya keluar menyebarkan ilmu fiqh ini. Fiqh. Fiqh ni apa? Yang kata ilmu fiqh, mazhab fiqh ni apa? Fiqh ni berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan istilah ustazah yang paling mudah kita nak faham. Tentang pelaksanaan hukum-hukum berkaitan dengan ibadah. Sebab itu walaupun kita merupakan umat Islam yang berakidah ke Ahli Sunnah wal Jamaah, ada 4 mazhab yang berbeza amalan ibadahnya. Dari segi amalan pokok, saya kata macam contoh solat tu qat'i, dia amalan pokok, amalan wajib. Tetapi bagaimana pelaksanaan ibadah dari aspek sah dan batalnya kadang-kadang kita nampak berbeza sedikit
daripada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, amalan mazhab Syafi'i dan juga mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Dia sebenarnya tidak banyak perbezaan. Mereka menjadi jumhur para ulama. Ulama kemudian bersepakat. Empat pengikut ini mereka bersepakat apabila bertemu dengan masalah-masalah dalam ibadah, masalah-masalah dan kehidupan, bagaimana mereka mengambil kita kata kesepakatan dalam mengeluarkan hukum dan fatwa. Okey, dia lebih kepada fatwa-fatwa tentang pelaksanaan ibadah. Boleh, tak boleh, sah ataupun batal. Macam tu. Ya, akidah perkara yang basic. Maksudnya akidah kita ahli sunnah wal jamaah clear. Cuma dari aspek pengamalan ibadah sahaja mungkin ada sedikit perbezaan pada bagaimana ilmu-ilmu para ulama ini, ulama mazhab ini, mereka merungkai ataupun mengkaji supaya dikeluarkan fatwa-fatwa yang bersesuaian dengan keadaan masyarakat setempat dan juga disebut sebagai uruf. Uruf ni apa? Budaya. Baik, tak apa. Tak faham nanti boleh tanya. Ustazah akan bawa contoh-contoh mudah. Okey, Ustazah datangkan riwayat hidup tokoh empat mazhab ni lah bentuk satu nota penting yang senang kita nak bezakan, ya. Okey, kita mengenali empat tokoh mazhab ini iaitu Al-Imam Abu Hanifah. Kita biasa dengar mazhab apa? Mazhab Imam Hanafi. Kan? Kemudian kita biasa dengar nama mazhab Imam Maliki. Kemudian kita biasa dengar nama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sebab itu Malaysia berpegang kepada fatwa-fatwa berkaitan dengan Imam Syafi'i. Okey, kemudian kita ada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Okey. Mari kita belajar sepintas lalu pengenalan tentang keadaan ataupun apakah kita kata zaman imam tersebut, kitab apa yang imam tersebut tulis, kemudian apakah kita kata dia punya kita kata apa, sandaran kepada ilmu fiqh mereka tu, dipanggil sandaran. Mereka berpegang kepada sandaran apa, macam tu. Okey. Kemudian di mana negara yang berpegang pada mazhab tersebut. Kita pun nak tahu negara mana yang pegang pada mazhab-mazhab tersebut. Sebab apa? Jadi kalau anak-anak ada pengalaman menunaikan umrah, menunaikan haji, apabila kita berada di Kota Mekah, kita akan berhimpun semua umat Islam daripada pelosok dunia yang beramal dengan empat-empat mazhab. Jadi kita tak pelik lah. Jangan pula kita tengok, kita rasa pelik. Contoh, saya bagi contoh. Bagi amalan mazhab Syafi'i, bagi kita yang merupakan pengikut mazhab Syafi'i, bagi wanita yang menunaikan salat, kita wajib menutup seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Kan? Kita akan pakai telekung, pakai stokin, pakai hand sock yang bersesuaian, kan? Okey, baik. Manakala pengamalan bagi mazhab, contoh ya, bagi negara-negara yang berkulit hitam sebelah Afrika, ya, mereka berpegang pada mazhab Hanafi dan Maliki, ya, kebiasaannya mazhab Hanafi dan Maliki, ya. Bila kita solat tepi mereka, kan mereka nampak kaki. Jadi kalau daripada amalan kita, contohnya kita kata salat mereka tidak sah, ya, mengikut mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi mengikut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, maka sah solat mereka. Sebab mereka ada fatwa-fatwa berkaitan dengan sah batal dari segi pengamalan dalam ibadah. Itu contoh, saya bawakan contoh mudah. Okey, itu sebagai pengenalan saja. Mari kita belajar dulu. Siapakah Imam Abu Hanifah? Okey, baik. Imam Abu Hanifah, kalau kita lihat dari segi kehidupannya, dia hidup pada zaman tahun 80, lahir pada tahun 80 Hijrah hingga 150 Hijrah. Okey, kita tanya, zaman pemerintahan siapa Imam Abu Hanifah ni hidup? Kerajaan mana?
Kerajaan? Siapa boleh cuba? Kerajaan? Siapa ingat? Kerajaan Umayyah. Boleh tanda kat situ. Imam Abu Hanifah hidup pada zaman 80 hingga 150 Hijrah di Kufah. Kufah ni di mana? Di Baghdad. Catat kat situ kerajaan Umayyah. Kerana apa? Kerajaan Umayyah memerintah pada tahun 41 Hijrah. Awal sikit kan? 41 Hijrah sehingga 132 Hijrah. Jadinya Imam Abu Hanifah sempat hidup pada zaman Umayyah dan permulaan Abbasiyah. Jadi dia ada pada dua zaman pemerintahan. Boleh? Okey, kitab yang glamour. Sebenarnya banyak kitab imam-imam ni. Cuma kita takkanlah sepanjang usia dia hanya tulis 2 kitab je. Dr. Zuhair Al-Bakri pun berpuluh-puluh kitab kan. Jadi apa yang Ustazah nak sebut, kita tulis yang paling popular lah. Kitab yang menjadi rujukan utama sampai hari ini. Yang pertama kitab Al-Faraid. Al-Faraid berkaitan dengan pusaka. Okey, kemudian Fiqh Al-Akbar. Fiqh ni kaedah fiqh berkaitan dengan ibadah, sah batal ibadah kita. Fiqh Al-Akbar. Okey. Dia bila sebut fiqh ni, dia merangkumi bab ibadah fardu ain, solat, puasa, zakat, haji, munakahat, kahwin, muamalat, bab jual beli semua tu. Jenayah. Apa maksud jenayah? Qisas, hudud, takzir, semua terkandung dalam bab fiqh. Banyak jilid kitab-kitab berkaitan dengan fiqh berkenaan dengan fatwa-fatwa berkaitan dengan ibadah. Mereka ni menjadi ulama yang dirujuk. Mungkin mereka juga menjadi mufti pada waktu itu dan menjadi tok guru besar yang dirujuk. Macam kita hari ini, siapa ulama besar yang dirujuk pada zaman ini, abad ini, siapa? Siapa boleh sebut? Siapakah ulama yang ada pada zaman ini yang dirujuk dia qaul dia ataupun pandangannya? Kalau zaman kita siapa? Siapa Minhal? Disebut. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dah tak ada dah zaman kita. Yang sekarang ni, yang masih wujud pada abad ini. Yang ulama dunia, siapa? Yusuf Al-Qaradawi. Boleh? Boleh biasa dengar nama tu? Ulama besar kita yang masih lagi hidup, yang dirujuk kitab-kitabnya berkaitan dengan fiqh moden. Tu Ustazah kata. Anak-anak kita kadang-kadang kena belajar bersesuaian dengan pengetahuan kita supaya kita tahu. Bukan kita kenal sahaja tokoh politik, pemerintah Amerika siapa kan. Donald Trump kita kenal. Kita kenal pemain bola dunia. Sekarang ni kita kata Messi dah dah keluar daripada Barcelona, tarik dia daripada Barcelona. Kita kenal tokoh-tokoh itu. Tapi kita juga nak kenal siapakah ulama dunia yang masih ada sampai hari ini yang fatwa-fatwanya dipakai. Fatwa-fatwanya dirujuk dan dipakai di seluruh dunia. Hari ini yang masih ada ialah Yusuf Al-Qaradawi. Kita bagi kita itulah tokoh ulama dunia yang masih ada. Dah uzur pun kalau tokoh kedua selepas Yusuf Al-Qaradawi di Malaysia kita lah, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Buku-bukunya, rujukannya yang diterima pakai kerana mereka menjadi ahli jawatan kuasa ulama sedunia. Okey. Jadi apa yang saya nak sebut ialah pandangan-pandangan imam ini menjadi ilmu yang dipakai. Fatwa ilmunya dipakai pada zaman tersebut. Jadi pada zaman pemerintahan Umayyah pada tahun 80 hingga 150 Hijrah, jadi tokoh ulama yang ada selepas Khulafa Ar-Rasyidin, sahabat-sahabat kemudian tabi'in. Tabi'in ni orang yang selepas sahabat Nabi. Mula Rasulullah SAW, kemudian sahabat.
Selepas sahabat, habis generasi sahabat dipanggil tabi'in. Selepas tabi'in, tabi'in. Jadi Imam Abu Hanifah berada pada zaman tabi'in. Dia masih lagi kita kata pada kurun dalam kurun 100 tahun hijrah. Antara 1 hijrah sehingga 150 hijrah. Sebabnya beliau hidup pada tahun 80 hijrah. Kan? Jadi Imam Abu Hanifah ini menulis kitab Faraid. Kita kenal sikit latar belakang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni sebenarnya dia datang daripada keluarga saudagar, orang kaya, businessman. Jadi dia ada pengalaman tentang muamalat. Muamalat ni maksudnya berkaitan dengan jual beli, hukum kita kata saham, hukum berkaitan dengan investment. Itu sebab itu kepakaran Imam Abu Hanifah dalam bab muamalat kita guna sampai hari ini. Okey, Ustazah kongsi sikit ya maklumat untuk anak-anak semua. Contohnya berkenaan dengan pengamalan muamalat di bank-bank hari ini, banyak menggunakan fatwa-fatwa daripada mazhab Hanafi. Sebabnya mazhab Hanafi ni dia banyak ruang-ruang yang terbuka dalam bab muamalat. Jual belilah, bank berkaitan dengan murabahah, kita belajar apa itu murabahah, saham, simpanan, jual beli komoditi. Ada banyak lagi ilmu berkaitan dengan muamalat, tetapi banyaknya menggunakan fatwa-fatwa daripada Imam Hanafi dan juga pengikut mazhab Hanafi sendiri. Banyak kitab-kitab daripada pengikut mazhab Hanafi yang kita juga guna pakai apabila kita melihat kadang-kadang ruang yang boleh diambil manfaat. Okey, Ustazah berkongsi sikitlah sebagai ilmu. Satu ilmu peperiksaan, satu ilmu yang kita kena fahami. Ustazah kongsi sikit boleh? Okey, contoh bagi ibadah haji, Ustazah ada pengalaman dalam ibadah haji sebab Ustazah mengajar haji untuk semua jemaah haji Malaysia. Jadi apa yang saya nak kongsi ialah berkaitan dengan contoh bagi wanita yang kedatangan haid, hukumnya adalah haram untuk menunaikan ibadah tawaf kerana dia dalam keadaan hadas. Ikut mazhab Syafi'i haram tawaf dalam keadaan haid. Okey, baik, bagi mazhab Hanafi kita tengok ruang. Apa maksud ruang? Apakah pandangan-pandangan ulama lain melihat kepada ruang-ruang supaya kita boleh jadikan sebagai jalan keluar. Apabila kita tersepit, kita tak ada pilihan, kita boleh berpegang, dipanggil taklid, berpegang kepada pandangan mazhab yang lain sebagai jalan keluar pada masalah kita. Okey, bagi wanita, contoh wanita yang dah habis yang dalam keadaan hendak pulang ke Malaysia dalam keadaan belum lagi selesai tawaf, kan? Kalau ikutnya haid tak boleh tawaf. Penerbangan nak balik dah esok. Jadi apa pilihan yang dia ada? Kalau Syafi'i suruh balik dulu. Sebab tak boleh tawaf. Jadi pilihannya ada pada kita, kita kena balik lah. Tapi bila kita balik, kita dalam masih lagi ada kerja haji yang masih tak langsai, masih lagi tersangkut. Jadi kena kembali semula ke Mekah untuk selesaikan tawaf hajinya apabila dia sudah bersih. Okey. Jadi apa yang Ustazah nak sebut di sini sebagai jalan keluar, ada pandangan dalam pandangan mazhab Hanafi melakukan tawaf dalam keadaan haid dalam mazhab Hanafi sah, tetapi berdosa kerana masuk dalam masjid, dikenakan dam seekor unta. Jadi kita buka pilihan kepada jemaah haji. Okey, contoh kalau Syafi'i kena balik, lepas tu datang balik. Kalau mazhab Hanafi boleh melakukan tawaf dalam keadaan haid dengan membayar dam seekor unta, tetapi hukumnya masuk masjid tu berdosa. Tapi ibadah itu sah. Ada kala jemaah haji terpaksa memilih untuk berpegang pada mazhab Hanafi untuk sahkan ibadahnya. Sebab apa? Dia mungkin suka untuk patah balik ke Mekah semula selepas itu.
Sebab itu saya katakan kadang ada pandangan mazhab-mazhab lain kita guna pakai sebenarnya. Ya. Itu contoh dalam ibadah haji. Manakala bab-bab lain banyak. Ya. Contohnya dalam bab zakat, ya, kita banyak mazhab Maliki dan Hanafi. Kalau kata sebahagian kita guna metod-metod daripada mazhab Hambali dari segi aspek salat, khususnya ruksah solat. Ya. Kita banyak guna mazhab Hambali. Tetapi tak semua orang pakai. Kita guna apabila kita perlu. Okey, baik. Okey, kita tengok apakah sandaran yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan keluarkan fatwa. Yang pertama, dia melihat kepada fatwa para sahabat dan khulafa ar-rasyidin. Pada zaman tersebut, Omar mengeluarkan fatwa apa. Jadi dia gunakan itu sebagai sandaran untuk dia keluarkan fatwa pada zaman tahun 80 Hijrah, pada tahun 100 Hijrah macam tu. Ya. Yang kita kata munasabah lah. Dia lahir 80, mungkin dia dewasa umur 20 tahun kan. Jadi mungkin pada tahun 100 Hijrah macam tu kan. Jadi setelah satu kurun, 100 tahun dipanggil satu kurun kan. Ustazah pun kata takut tersilap. Satu kurun, satu abad. Satu kurun. 100 tahun. Betul? Setengah kurun. Ustazah pun kadang terkeliru dengan istilah-istilah tu kan. Jadi 100 tahun daripada zaman Khulafa Ar-Rasyidin sahabat, muncullah imam mazhab yang terkemuka yang juga melihat pada fatwa para sahabat sebagai juga sandaran hukum. Yang kedua, Imam Abu Hanifah menggunakan qiyas. Qiyas ni apa? Qiyas ni ialah Ustazah bagi contoh ya. Qiyas ini adalah hukum-hukum yang dikeluarkan melihat kepada persamaan sifat-sifat dan ciri yang ada dalam hukum sebelumnya dalam Al-Quran pun ataupun hadis. Okey, contoh Ustazah gunakan qiyas. Bagi contoh ya, bagi Ustazah sebut. Ustazah kata, Ustazah, apakah hukum dadah? Apakah hukum ambil dadah? Ustazah kata, okey, hukum ambil dadah. Semak dalam Quran. Kan? Dalam Quran tak sebut pula berkaitan dengan dadah. Tak ada pun kataan dadah dalam Quran kan? Okey, ya, kita kata pula semak dulu dalam hadis. Okey, kita pun kata semak-semak tidak ada dalam hadis-hadis Nabi berkaitan dengan dadah sebab zaman Nabi tidak ada dadah. Jadi, bagaimana istimbat hukum itu diambil, macam mana hukum itu dikeluarkan apabila perbezaan zaman, ada benda-benda baru, jadi kita pun mengeluarkan hukum berkaitan yang diambil qiyas kepada hukum sebelumnya, melihat pada ciri-ciri dan sifat-sifat yang ada pada perbuatan tersebut. Contohnya, siapa yang mengambil dadah, apa kesan impak dia? Kesan impak dia ialah merosakkan akal, mabuk. Jadi bila dia mabuk, kita qiyaskan dengan hukum yang telah ada dalam Al-Quran yang sama, yang sifatnya mabuk juga. Jadi diambilkan hukum minum arak. Jadi hukum minum arak itu haram kerana memabukkan, maka hukum mengambil dadah juga adalah haram bersamaan dengan hukum minum arak. Ya, jadi fatwa tu disebut sebagai qiyas. Hari ni pula Ustazah keluar pula ketum. Ustazah, apa pula hukum ambil ketum Ustazah? Ketum tak ada pula pada zaman Imam Abu Hanifah. Jadi hari ini keluar hukum ketum. Jadi ketum ini terpaksa dikaji apakah sifat-sifat yang ada padanya. Jadi kalau ketum itu diambil kerana ubat, maka harus. Tapi kalau ketum diambil untuk ketagihan yang boleh merosakkan daya fikir, akal dan juga mendatangkan kemudaratan aspek mabuk, maka ketum juga dikiaskan pada hukum dadah dan juga minum arak. Maka dalam Islam, hukum ketum adalah haram. Okey? Baik. Itu contohnya. Yang kedua adalah berkaitan, yang ketiga berkaitan dengan istihsan, yang keempat berkaitan dengan uruf. Ustazah pergi dengan cepat sebab nanti nak kita ada lagi kita nak bincang. Okey, di mana penyebaran mazhab Hanafi ini? Mazhab Hanafi ni banyak dipakai di Eropah dan juga Asia Tenggara. Okey, Ustazah nak sebut Eropah ni sebelah mana? Di antaranya Turki. Negara-negara yang kita kata negara-negara yang sebelah Cordova, semua itulah Spain, semua tu banyak guna Eropah. Okey, apa yang saya nak sebut, di antara orang-orang Turki yang beramal dengan mazhab Hanafi, mereka belanjing. Ya, bagi mereka anjing tidak haram. Sebab tu tak pelik orang Turki bela anjing macam bela kucing. Manakala berbeza dengan mazhab kita, anjing itu adalah haram. Sebab tu saya nak sebut. Okey, yang kedua, Imam Hanafi, mazhab Hanafi bagi mereka haram memakan binatang di dalam air.
Contohnya sotong. Ha, kan? Imam Hanafi bagi mereka yang makan sotong tu haram. Kita halal. Sebab tu kita kata ada perbezaan dari segi amalannya. Ya, tu contohlah, ya. Okey, baik. Kita tengok sikit Imam Maliki. Imam Maliki hidup pada zaman Imam Abu Hanifah pada sebelum 100 tahun Hijrah. Dia hidup pada 93 Hijrah sehingga 179 Hijrah. Bermakna Imam Maliki ni dia sempat hidup zaman Abu Hanifah. Jadi Imam Maliki ni dia berguru dengan Imam Abu Hanifah. Kat mana Imam Maliki ni tinggal? Di Madinah. Dia duduk di Madinah. Lahir di Madinah, duduk di Madinah, membesar di Madinah. Imam Maliki ni seorang yang sangat pembersih orangnya. Orang yang suka jaga kebersihan diri. Okey, kitab glamour yang ditulis oleh Imam Maliki ialah kitab besar dipanggil kitab Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Berkaitan dengan hukum-hukum ibadah di dalamnya. Okey, apakah sandaran fatwa yang dipakai oleh Imam Maliki? Imam Maliki melihat kepada amalan penduduk Madinah. Sebab apa? Penduduk Madinah ini hidup dengan Nabi, kemudian hidup dengan sahabat, kemudian para tabi'in ini beramal dengan amalan-amalan yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabat. Maka Imam Maliki melihat kepada amalan penduduk Madinah sebagai sandaran hukum. Boleh ke tak boleh? Macam itulah. Kemudian qiyas sama juga diambil kepada hukum yang asalnya tidak ada, kemudian dinisbahkan kepada apakah ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat hadis yang ada kita kata similar. Ada persamaan dari segi sifat dan ciri-cirinya. Kemudian ada amalan sandaran berdasarkan masalih mursalah. Okey. Okey, baik, kita lihat di mana fatwa Maliki ini tersebar. Ya. Di antaranya ialah Mesir. Maksudnya penduduk Mesir banyak menggunakan Imam Maliki. Yang kedua Andalusia. Andalusia ni termasuk Turki. Mereka juga sebahagiannya berpegang pada Maliki. Tunisia dan juga Afrika. Negara kulit hitam banyak menggunakan mazhab Maliki. Okey. Termasuk Ustazah lupa nak sebut. Kalau India banyak guna Hanafi. Ya. Ustazah lupa sebut Asia Tenggara tadi, India banyak guna Hanafi. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang istilah kita panggil apa ya, dipanggil India Muslim ni, India Muslim kan, India Muslim kan. Siapa yang pernah sembahyang kat Masjid India dekat Jalan Tar, nampak macam ada beza sikit. Beza dia sikit, ada beberapa kita kata metodologi ya. Sebab mereka berpegang pada Hanafi ya. Di antaranya India Muslim ini dia macam terbiasa dengan amalan daripada keluarga mereka daripada Pakistan, daripada India kan. Jadi bila mereka berhijrah ke Malaysia, mereka masih beramal dengan pegangan-pegangan mazhab mereka. Itu contoh ya. Kemudian kita lihat yang ketiga Imam Syafi'i. Ustazah buat ringkasan dulu sebab kita pergi lebih mendalam. Imam Syafi'i hidup pada tahun 150 Hijrah ya. Kurun berikutnya maksudnya kalau 150 Hijrah dia sempat hidup pada zaman Imam Maliki dan baru sahaja kematian Imam Abu Hanifah. Kan? Imam Syafi'i hidup dilahirkan di Palestin, di bumi Gaza. Imam Syafi'i kita dilahirkan di Palestin. Kemudian kita tengok kitab besar yang ditulis oleh Imam Syafi'i banyak ya. Tetapi yang kita kata yang popular yang pertama kitab Ar-Risalah, kemudian kitab Al-Um, kemudian kitab Al-Musnad. Al-Musnad ni kitab hadis. Imam Syafi'i sebab dia belajar fiqh daripada Imam Maliki, Imam Syafi'i telah menghafal kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i ni anak murid Imam Maliki. Kita biasa dengar ya cerita Imam Syafi'i masih kecil-kecil dia pergi belajar dengan Imam Maliki. Dia suka tulis apa yang Imam Maliki sebut. Sehingga pennya habis dakwat, dia ambil batang kita katakan pen dulu kan macam buluh ya, celup dakwat tulis kan. Dia ambil ailio ya. Kalau kita biasa dengar kisah ya yang dibawa oleh ulama-ulama dahulu berkenaan dengan sikap Imam Syafi'i dia congkil ailio dia untuk ditulis di atas tapak tangannya, menyebabkan Imam Maliki rasa pelik, rasa hairan. Budak ni main apalah
Kan? Macam kita duk perhati apalah dia duk main tu kan. Duk main Leo kan. Dia tulis. Jadi Imam Maliki tegur Imam Syafi'i dan tanya apa yang kamu buat. Ya? Macam mana kata saya sedang menulis ilmu. Jadi Imam Maliki kata sebutlah apa yang kamu tulis. Imam Syafi'i sebut satu yang disebut oleh Imam Maliki tadi. Tu nak kata kehebatan ulama dahulu. Ya? Tidak ada dakwat, bukan duduk saja tengok Tok Guru ataupun lena kan. Kita ni banyak pergi masjid tidur kan. Tok Guru duk mengajar ramai yang tidur. Tapi Imam Syafi'i tunjukkan satu sikap kesungguhan yang luar biasa daripada zaman kecilnya lagi. Okey, kemudian dia menggunakan ijma'. Ijma' ni apa maksud dia? Sepakat. Sepakat. Sandaran hukumnya dia tengok sepakat di kalangan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Maliki. Dan juga bagaimana kesepakatan itu dilihat kepada kekuatan, kita kata majoriti, ya. Ijma' dari segi majoriti, kekuatan ramai yang bersetuju dengan pandangan, ya, untuk fatwa tersebut. Okey, menggunakan qiyas dan juga menggunakan istidlal. Okey, baik, kita lihat Imam Syafi'i dia ada dua qaul. Apa maksud qaul? Dua fatwa. Satu fatwa Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad, sebelum ke Mesir. Dia merantau rata tempat termasuk di Baghdad untuk mencari ilmu. Ya, dia pergi Madinah, pergi Baghdad, dia kata. Ya, jadi menyebabkan di Baghdad dia mengeluarkan fatwa berkaitan dengan keadaan suasana yang sesuai dengan Baghdad dipanggil qaul qadim. Ya, fatwa lama. Kemudian apabila Imam Syafi'i dia berpindah ke Mesir, duduk di Mesir pula, dia melihat budaya penduduk Mesir berbeza dengan di Baghdad. Menyebabkan ada fatwa-fatwanya berubah dan ada qaul baru disebut sebagai qaul jadid, fatwa baru, fatwa yang lebih moden berbanding sebelumnya. Maksudnya Imam Syafi'i terkenal dengan dua qaul. Okey. Di mana dia tersebar? Ya, Mesir. Kenapa Mesir? Sebab dia suka berjalan, dia suka merantau, belajar banyak tempat dan mengajar. Maka di Mesir disebut sebagai qaul jadid. Di Iraq qaul qadim, fatwa lama. Ya, Mesir fatwa baru. Kemudian dia hidup di Syria. Ya, di Syria juga adalah amalan mazhab Syafi'i. Kemudian negara kita sebelah Asia Tenggara iaitu Malaysia, China, Indonesia, Brunei, ya, termasuk juga sebahagian Pakistan dan India juga beramal dengan kitab Asy-Syafi'i. Maksudnya ada dalam negara itu ada, kita kata sebahagian daerah beramal dengan Hanafi, sebahagian daerah beramal dengan Syafi'i di India dan Pakistan, ya. Itu contoh yang Ustazah boleh kongsi. Alright, okay. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, kita sebut Imam Hanbali lah, ya. Hidup pada tahun 164 Hijrah sehingga 241 Hijrah. Hidup sehingga kurun ke-200. Maksudnya ulama ini hidup sehingga tahun 200 Hijrah. Kalau kita lihat 241 Hijrah, dia berada pada zaman siapa? Siapa boleh sebut? Zaman Abbasiyah. Kalau Imam Abu Hanifah pun dah hidup pada zaman Abbasiyah, Abbasiyah pada tahun 136 Hijrah, permulaan Abbasiyah. Abbasiyah 132 Hijrah, 132 Hijrah. Sehingga kita kata Abbasiyah ni memerintah lama, kan. Jadi Imam Ahmad Hanbal juga hidup pada zaman Abbasiyah. Imam Abu Hanifah zaman Abbasiyah, Imam Malik zaman Abbasiyah, Syafi'i Abbasiyah, Ahmad bin Hanbal juga Abbasiyah. Sebab tu Ustazah sebut Abbasiyah ini sangat maju aspek ilmu kerana ramai tokoh ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa berkaitan dengan ilmu fiqh, ramai ulama mengeluarkan fatwa berkaitan dengan perubatan, ramai ulama yang lahir keluarkan fatwa-fatwa berkaitan dengan ilmu-ilmu falak. Ilmu-ilmu moden, ya, dikembangkan kitab-kitab asal, kitab-kitab hadis, kemudian dikembangkan kajian, mereka jadi penyelidik, akhirnya mereka dapat mengeluarkan fatwa-fatwa yang bersesuaian dengan keadaan zaman. Okay, Imam Ahmad bin Hanbal ni hidup di Baghdad, Iraq, ya, pada tahun 164 Hijrah hingga 241 Hijrah. Kalau ikutnya 241 Hijrah
Betul. Dia sempat hidup pada zaman Harun ar-Rashid dan juga Al-Ma'mun. Ya. Kalau Imam Syafi'i sempat hidup pada zaman Imam Syafi'i hidup sekejap pada zaman Abu Ja'far. Ya, Abu Ja'far sehingga 158 Hijrah. Imam Syafi'i hidup 150 Hijrah, kan? Imam Syafi'i sempat hidup pada zaman Ja'far, tapi banyak menyumbang pada zaman Harun ar-Rashid. Ya. Kan? Harun ar-Rashid tahun 170 Hijrah. Okey, baik. Kita nak tengok dia plot tu kat mana? Plot ni zaman mana? Plot ni zaman mana? Okey, Imam Ahmad Hanbal menulis kitab Al-Musnad. Al-Musnad kitab hadis, dan juga kitab At-Tarikh berkaitan kitab sirah. Musnad adalah kitab-kitab fiqh berkaitan dengan hadis-hadis yang dihimpunkan, ya. Okey, apakah sandaran yang diambil oleh Imam Hanbali? Imam Ahmad Hanbal iaitu fatwa para sahabat, sebagaimana Imam Abu Hanifah, ya. Kemudian dia juga melihat pada qiyas, ya. Qiyas ni sama. Empat ustazah lihat mazhab menggunakan ilmu qiyas. Kemudian istishab, istishab. Ya, istishab juga ada sebahagian daripada ilmu fiqh, ya, dia istinbat hukum. Okey, ustazah nak sebut, ustazah nak ulang balik empat mazhab ni tetap mengutamakan Al-Quran, hadis. Selepas tu yang ketiga jatuh fatwa para sahabat. Yang keempat jatuh qiyas. Yang kelima jatuh istihsan. Yang keenam jatuh uruf. Tu contoh Imam Abu Hanifah. Imam Maliki dia bermula dengan Al-Quran, hadis, amalan penduduk Madinah, qiyas, masalih mursalah. Dia guna itu kaedah dia. Kaedah istinbat hukum. Syafi'i menggunakan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, istidlal. Istidlal tak apa glamour sangat di kalangan kita, ya, sebab kita hari ini pun dah berkembang aspek perkembangan ilmu agama dan perkembangan ilmu fiqh. Okey, Ahmad bin Hanbal menggunakan Al-Quran, hadis, fatwa para sahabat, qiyas dan istishab. Itu dalam kaedah mengeluarkan fatwa. Okey, kita pergi secara terperinci. Imam Abu Hanifah nama asalnya An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Lahir 80 Hijrah di Kufah, wafat 150 Hijrah. Kunyah ni gelaran. Kenapa digelaran Abu Hanifah sedangkan namanya Nu'man? Kerana anaknya bernama Hanifah. Kunyah ini adalah gelaran macam mana Rasulullah dapat kunyah, ya. Dia panggil apa? Abul Qasim, bapa kepada Qasim. Imam Abu Hanifah adalah gelaran dia, kunyah dia ialah Abu Hanifah. Dan anaknya bernama Hanifah. Ya, nama sebenarnya An-Nu'man, kena ingat ni anak-anak. An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi tu gelaran, ya. Sebab apa Kufi? Duduk Kufah. Ya, duduk di Kufah. Disebut sebagai kita kata apa? Laqab, ya. Laqab ni gelaran melihat pada di mana dia tinggal. Macam contoh Imam Bukhari. Imam Bukhari nama dia bukan nama betulnya Bukhari, kerana laqab tinggal di Bukhara. Sebab itu digelar sebagai Imam Bukhari. Okey. 150 Hijrah wafat. Kemudian peribadi sangat muliakan ilmu pengetahuan. Ulama mesti kuat menuntut ilmu, sangat menjaga ilmu. Kalau nak jadi ulama lah. Jadi ustazah nak sebut, kalau kamu berminat nak jadi pensyarah, berminat bercita-cita nak jadi pensyarah, ya, kena ada sifat suka pada ilmu, suka kaji ilmu, ya. Kalau rasa macam saya ni malas je buku ustazah, okey, tu tak ada sifat-sifat pensyarah lah. Kalau kamu bercita-cita nak jadi pendidik, pensyarah, supaya suka pada ilmu. Kalau kamu suka pada researcher, suka pada kajian, kan, kena suka pada ilmu. Setengah orang dia tak suka, dia suka kinestetik, hands on, suka yang bersifat amali. Bila amali dia sesuai lah jadi engineer, arkitek, dia suka. Ada orang dalam bidang perubatan tapi dia suka ilmu, maka dia pun ambil PhD, maka dia jadi pensyarah kepada bidang perubatan. So dia ada watak yang kita boleh contoh. Kalau kita ada sifat dan ciri-ciri tersebut, kita boleh letakkan kita punya matlamat hidup kita. Yang kedua, suka dan kuat beribadah, suka buat qiyamul lail, berpuasa sunat dan selalu baca Quran. Bermakna khatam Al-Quran. Ya. Kalau baca habis khatam. Itu adalah sifat yang mulia pada Imam Abu Hanifah. Seorang yang pemurah, penyayang, ya, tidak terpengaruh dengan tawaran pangkat dan kedudukan walaupun dia seorang businessman.
Okey, kerana apa? Bapaknya seorang kaya, ya, saudagar. Maka tak pelik Imam Abu Hanifah boleh belajar dengan baiknya. Sebab apa? Bila kita belajar perlukan kos. Nak belajar perlukan kos. Jadi tak pelik hari ni kamu boleh belajar masuk kelas online malah sebab kos. Mak ayah kamu sanggup tanggung bayaran. Sama juga dengan orang dahulu, kenapa menjadi orang hebat? Kerana mereka sanggup berkorban kos. Kos perbelanjaan untuk menuntut ilmu. Okey, antara gurunya. Gurunya maksudnya anak murid jadi hebat kerana guru-gurunya. Siapakah gurunya? Di antaranya Hamad bin Abi Sulaiman, Amru bin Dinar, Atta bin Yasar. Atta adalah tabi'in. Ya, Atta banyak mengeluarkan hadis-hadis, ya, sebab tu Atta di antara tabi'in. Tokoh mazhab ini pengikut. Selepas wafatnya mazhab Imam Hanafi, siapakah pengikut-pengikutnya yang juga popular, tokoh-tokohnya? Iaitu Abu Hasan Al-Karhi, Ibnu Abidin, Jamaluddin Az-Zailai, Alauddin Al-Kasani, Muhammad As-Sarkasi. Ini di antara tokoh-tokoh yang menulis kitab-kitab yang bermazhab Hanafi. Pengikut, anak murid yang menulis kitab-kitab yang beraliran ke mazhab Hanafi. Okey, kita tengok kesungguhan dia. Kesungguhan Imam Hanifah yang kita boleh contohi iaitu mendalami ilmu fiqah kerana berpendapat ilmu fiqah memerlukan kemahiran. Kena mahir. Dan pertimbangan akal yang mendalam. Dia ada ilmu khas, ya. Ustazah bukan bidang fiqah, ya. Ustazah bidang usuluddin. Jadi bidang fiqah ni kena mengaji pula. Tak semua ustaz-ustazah ada kemahiran dalam bidang fiqah. Fiqah dia ada satu metod khas untuk dia sendiri boleh keluarkan fatwa. Sebab itu orang yang menjadi mufti adalah orang yang pakar dalam metod ilmu fiqah. Ya, sebab tu contoh kalau di Selangor, mufti Selangor yang baru ialah Datuk Seri Anwar bin Oper, merupakan mufti baru yang pakar dalam ilmu fiqah dan boleh mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan. Okey. Nampak dalam usul hukum dengan baik. Okey, Imam Maliki namanya Malik bin Anas Al-Madani. Imam Maliki sesuai sebab namanya Malik. Hidup lahir pada 93 Hijrah di Madinah, wafat 179 Hijrah. Kunyah Abu Abdullah, anaknya bernama Abdullah. Kepribadian, sangat cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tak sanggup naik kuda, naik kenderaan atas kota Madinah. Sebab apa? Di dalam tanah ataupun di bawah permukaan tanah di kota Madinah ada jasad mulia Rasulullah SAW. Jadi dia tak mau naik kuda. Sebab apa? Kuda kan dia hentak kaki kan. Dia sangat memuliakan Rasulullah. Tu tawaduknya, waraknya Imam Maliki. Kemudian menghormati dan cinta ilmu dan berpegang teguh dengan prinsip murid cari guru. Kan? Kita pergi sekolah, kita cari guru kan. Bukannya cikgu yang pergi masuk rumah kamu, cikgu yang ajar kamu. Itu dia panggil guru cari murid. Kan? Kita pergi sekolah, kita cari guru. Okey, yang ketiga, memuliakan majlis pengajian hadis Rasulullah SAW dengan memakai pakaian bersih dan wangi-wangian. Yang ini suka bersih, suka berwangi. Sebab apa? Nak memuliakan pengajian hadis Rasulullah. Sebab daripada hadis itu keluarnya istimbat-istimbat hukum, ya, berkaitan dengan amalan kehidupan seharian kita. Okey, yang keempat, sanggup berkorban harta demi menuntut ilmu. Ustazah minta maaf, Ustazah sebut anak-anak perlu berterima kasih pada ibu dan ayah. Mak ayah kita berkorban harta untuk bagi ilmu pada kita. Kita menjadi orang yang terpelajar, menjadi orang yang berilmu kerana pengorbanan mak ayah kita dalam memberi kita kata sebahagian peruntukan duit untuk kita belajar. Itu yang paling besar pengorbanan ibu ayah. Selain pada pengorbanan bagi kita makan, bagi kita rumah, bagi bilik yang selesa, tapi berkorban untuk bagi kita ilmu, satu pengorbanan besar pada ibu dan ayah. Sebagaimana ulama-ulama dahulu, mereka berkorban, ya, kita juga berkorban. Sebab itu anak-anak yang berjaya hari ini adalah anak-anak yang penuh dengan pengorbanan. Okey, guru yang tersohor yang dituntut ilmu di antara Nafi' Al-Madani, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Okey, tokoh pegangan mazhab, kita kata anak murid lah, ya, anak murid yang bermazhabkan Hanafi, bermazhab Maliki, ya. Minta maaf saya tersilap ni. Ibnu Ar-Rushdi, Ibnu Rushd, ya.
Maliki ya. Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Ibnu Arabi juga Maliki. Asy-Syaikh Ad-Dusuqi Maliki. Imam Al-Qurtubi, kitab-kitab Qurtubi juga kitab Imam Maliki. Ibnu Abdul Bar, Imam Maliki. Imam Maliki ni dia punya amalan dia sangat simple. Kalau katalah kalau kamu boleh buka kitab 4 mazhab, kadang-kadang kita boleh buat perbandingan dia punya cara amalan, pegangan fatwa-fatwanya agak mudah sikit Kemudian sanggup kita lihat kepada kesungguhan Imam Maliki, sanggup berpanas terik dan menahan kesejukan demi menuntut ilmu kerana berpegang pada prinsip seseorang itu tidak akan sampai kepada apa-apa yang dihajati daripada ilmunya sehingga dia benar-benar sanggup berkorban dalam apa jua keadaan. Kita belum diuji lagi. Bila kita diuji, ada pengorbanan, maka kat situlah kita akan dilihat berjaya ataupun tidak. Ya. Okey. Imam Syafi'i, ni pun sama juga. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Gelaran kepada Syafi'i, nama dia Muhammad bin Idris. Tinggal di Gaza, lahir pada tahun 150 Hijrah, zaman Abbasiyah. Wafat 204 Hijrah. Okey, kunyah Abu Abdullah, anaknya bernama Abdullah. Jangan bimbang, tiga-tiga selain pada Imam Hanafi, semuanya kunyah Abu Abdullah. Kepribadian, ciri-ciri pribadi, sanggup tinggal bersama dengan orang Arab Badui untuk kuasai bahasa Arab sebab dia orang Palestin. Orang Palestin dia bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Bahasa sebabnya dia bukan asal orang Arab. Imam Syafi'i bukan orang Arab, dia orang Palestin. Jadi dia ada bahasa Palestin. Kemudian belajar bahasa Arab bagi orang-orang Arab Badui untuk dia dapatkan bahasa, kemudian sastra Arab dan juga budaya Arab. Kemudian musafir jauh, suka merantau untuk menuntut ilmu kerana cinta pada ilmu, berani menegakkan kebenaran ketika difitnah oleh puak Syiah. Sebab dia jadi ulama yang dirujuk, kemudian puak Syiah fitnah Imam Syafi'i. Masa tu zaman Harun Ar-Rasyid. Kemudian sangat pemurah kepada fakir miskin, walaupun dia hidup sederhana. Dan juga sifatnya warak dan kuat beribadah. Imam Syafi'i ni ada kisah hidupnya. Imam Syafi'i anak yatim. Ibunya lahirkan dia dalam keadaan dia tidak ada ayah. Yang Ustazah boleh kongsilah maklumat yang Ustazah ada. Imam Syafi'i pula, kalau ikut riwayat yang Ustazah tahu, Imam Syafi'i ni ibunya kandung ibu kita kandung kita selama 9 bulan. Imam Syafi'i lama dalam kandungan ibunya. Tak salah Ustazah hampir 12 bulan macam tu ketika Ustazah tak tersilap lama dia berada dalam kandungan ibunya. Okey, kemudian guru Imam Syafi'i di antaranya Imam Maliki sendiri, Imam Malik bin Anas, Muslim Khalid Al-Zanjin. Kenapa Fatin Irdina? Ada soalan ke? Ya, saya tengok dalam chat box. Kau Ustazah tertekan. Tak maaf ya. Okey, baik. Sufyan bin Uyainah di antara guru beliau. Okey, kita tengok. Ni Ustazah tersilap Imam Syafi'i, tokoh-tokoh mazhab Syafi'i. Imam Ma'ali Al-Juwaini, Abu Ishaq Al-Syairazi, Ibnu Hajar. Kita banyak ambil kitab-kitab Ibnu Hajar Al-Haisami daripada pandangan kita kata tokoh-tokoh yang beraliran mazhab Syafi'i. Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Yahya bin Syarfu An-Nawawi, iaitu Imam Nawawi. Kitab Riyadatus Salihin Imam Nawawi. Itu contohlah kitab-kitab Syafi'i. Kesungguhan Imam Syafi'i musafir jauh, berguru dengan ramai tokoh ilmu yang termuka sehingga ke Madinah, ke Baghdad, Iraq, ke Mesir dalam masa yang sama semata-mata kerana cinta kepada ilmu. Ini ulama besar. Dan Ustazah difahamkan Imam Syafi'i ini tidak silap Ustazah, dia tidak berkahwin. Okey, Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, guna nama asalnya.
lahir 160 Hijrah di Baghdad, wafat 241 Hijrah. Silap Ustazah tersilap kunyahnya Abu Abdullah. Nanti Ustazah akan bagi, Ustazah upload balik dalam Google Driver. InsyaAllah. Peribadi sentiasa menuntut ilmu walaupun telah mendapat gelaran imam yang masyhur. Memiliki sifat pemaaf. Imam Ahmad ni dia berguru dengan Imam Syafi'i. Kemudian dia rasa ada fatwa yang dia sesuai dengan zamannya. Walaupun dia berguru dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hanbal ini dia mengeluarkan fatwa. Sebab itu di Mekah hari ini guna metod Imam Ahmad Hanbal. Di Mekah hari ini menggunakan metod Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Sebab tu kalau kita kata di Mekah, Ustazah, kenapa Mekah contohnya dia banyak berbeza dengan amalan kita di Malaysia. Sebabnya metod kita kata pegangan penduduk Mekah ialah pegangan Ahmad Hanbali. Okey, peribadi suka menuntut ilmu, memiliki sifat pemaaf, banyak baca, hafaz Quran pada umur 9 tahun, kuat beribadah nawafil. Nawafil ni ibadah sunat, sunat duha, sunat tahajud, sunat rawatib baca Quran tu semua ada disebut ibadah nawafil Okey, sanggup di penjara. Di isu dia Imam Ahmad Hanbal ni dia ada zaman tersebut bertembung, ada satu isu dengan golongan dipanggil apa? Ahlul Ra'i. Ahlul Ra'i ni di antaranya Mu'tazilah. Ada satu golongan puak dipanggil puak Mu'tazilah, Ahli Ra'i. Dia banyak pendapat-pendapat. Ustazah lupa nak sebut ni. Imam Abu Hanifah juga berada pada zaman Ahlul Ra'i. Sebab tu ada pandangan-pandangan dia agak melihat pada logik sikit. Sebab apa? Ra'i itu adalah pandangan akal. Ahlul Ra'i dia panggil, orang yang melihat pada logik. Sebab itu dia ada satu masalah pada waktu itu. Pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, Imam Ahmad Hanbal dipukul dan diseksa dan penjara kerana bertegas dan tak mau berpegang kepada Al-Quran bukan makhluk. Sebab Al-Quran ni dia qadim. Tapi ahli Ra'i kata Al-Quran tu makhluk. Macam mana Allah cipta manusia tu makhluk, Allah cipta Quran tu makhluk. Itu pandangan ahli Ra'i. Kan? Ini pandangan orang yang fikir logik ni. Tapi Imam Ahmad kata bukan. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran ni dia lain. Disebut sebagai qadim. Okey, siapakah tokoh Ibnu Qudamah? Kitab-kitab Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Perubatan, kita duk tengok Ibnu Qayyim, kemudian Abu Bakar Ghulam Al-Hilal, Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Imam disebut sebagai Ibnu Taimiyah juga adalah pengikut kepada Imam Ahmad Hanbal yang hari ini ramai yang popular tentang fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Al-Qadi Abu Ya'la Al-Faraq. Okey, tengok sikit sumbangan. Okey, Ustazah pecahkan sumbangan ini kepada 4 bagaimana buku teks kita, iaitu karya buku, di mana asas kepada sandaran fatwa, kemudian siapakah murid-murid yang terkenal dan juga di mana penyebaran. Ustazah tadi dah ulang. Ustazah buat ringkasan di awal supaya kita dapat whole dulu, keseluruhan cerita, kemudian kita perincikan. Okey, karya yang terkenal nak ingat 2 je biasanya, Al-Faraid, Fiqh Al-Akbar. Okey, kenapa Ustazah nak bagi kamu ingat Faraid? Faraid ni tajuk pusaka. Kan? Sebab apa? Zaman Rasulullah ada seorang sahabat ni, dia pakar pusaka. Dia Rasulullah kata rujuk kat sahabat tu. Berkaitan dengan pusaka. Jadi Imam Abu Hanifah ni mewarisi bab pusaka. Kemahiran dalam ilmu pusaka. Ustazah tak mahir dalam bab kemahiran pusaka ni. Dia ada pakar yang tersendiri. Okey, kemudian Ustazah ulang balik ya, dia melihat pada fatwa para sahabat, aqwal sahabat, qiyas, istihsan, ijma' dan uruf. Murid terkenal Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Syaibani, Zufar bin Huzail. Penyebaran Asia Tenggara Eropah. Jadi ambil balik hak mula tu untuk guna sebagai Ustazah kata ambil yang ni balik, bila nak study exam guna ni balik. Guna skeping ni pun dah membantu insya-Allah. Cuma Ustazah perincikan di sini bimbang kalau ada maklumat-maklumat yang kamu perlu fahami dan buat perbandingan. Ni supaya kamu boleh buat perbandingannya. Okey, sumbangan Imam Maliki, kitab besar Muwatta', sandaran istinbat hukum Amal Duduk Madinah, Qiyas Masalihul Mursalah. Murid terkenal Imam Syafi'i, Abdullah bin Hakam, Abdul Rahman bin Qasim. Tersebar di Mesir, Andalus, Turki, Tunisia dan Afrika.
Imam Syafi'i, kitab Risalah, Al-Musnad, sama juga tadi, Ustazah ulang sahaja. Jadi anak muridnya siapa? Ahmad bin Hanbal. Anak murid dia Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali, Yaqub Yusuf bin Yahya Al-Buaiti, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Muzni. Tersebar Mesir Iraq yang Ustazah sebut dah tadi. Okay, Imam Ahmad Hanbal, Al-Musnad, kitab hadis, At-Tarikh, kitab berkaitan dengan sirah, fatwa sahabah, sama tadi Qiyas Istishab. Okey, siapa murid terkenal? Imam Hasan bin Musa, Imam Hanbal bin Ishaq, Al-Walid bin Muslim. Okey, terkenal di Baghdad, Mesir dan Najd. Okey, baik kita lihat kepada iktibar. Iktibar kita dalam mencontohi, kita kena ada perkataan ni. Sebab apa? Bila soalan terangkan, Ustazah merahkan siap-siap supaya dia ini di antara clause frasa penting. Kita hendaklah mencontohi kegigihan dan kesabaran imam mazhab dalam menuntut ilmu supaya kena ada kata hubung dapat membuktikan kecintaan terhadap ilmu. Yang kedua, kita hendaklah menghormati perbezaan pandangan antara mazhab. Sebab itu dalam bab mazhab ini, kalau kita kata tak sependapat sampai kiamat tak sependapat. Jadi apa yang saya nak sebut, kita meraihkan empat-empat mazhab ini. Kadang-kadang di Malaysia kita pun ada orang yang pergi belajar di Mesir, orang belajar di Eropah, balik kadang dia beramal dengan ilmu yang dipelajari. Sedangkan di Malaysia kita ni semua kitab-kitab pendidikan formal ni yang kita belajar ni semua Syafi'i. Ya, pondok-pondok masih Syafi'i. Kita punya fatwa-fatwa untuk negeri-negeri, enactment negeri, fatwa daripada negeri-negeri juga mengikut Syafi'i. Kita semua berpegang pada Syafi'i kerana apa? Ilmu Syafi'i ini tersebar ke negara kita. Jadi walau bagaimanapun ada juga yang beramal dengan mazhab yang lain. Contoh isu batal wuduk. Ustazah simpelkan saja. Dalam mazhab Hanafi, sentuh laki perempuan tak batal wuduk jika tidak berlaku dua khitan. Apa maksud dua khitan? Tidak bertemu dua khitan. Tidak bertemu dua kemaluan, maka tidak membatalkan wuduk. Macam tu. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Aisyah ni dia cerita Rasulullah SAW dia nak pergi solat subuh, ya, dia cium dahi aku. Kemudian dia terus solat. Maksudnya sah wuduk. Menurut literal hadis tersebut, perbuatan Nabi dah sempurna wuduk, kemudian nak keluar rumah, cium dulu dahi Aisyah, kemudian terus solat. Maksudnya tak batal wuduk lah. Itulah yang dipegang oleh mazhab Hanafi. Bersentuh laki perempuan tidak batal wuduk sekiranya tidak bertemu dua khitan. Okey, baik. Dalam mazhab Syafi'i kita ada dua pandangan. Okey, dalam bab ni. Pertama dengan betul. Sebab Ustazah nak hurai dekat tu. Menghormati perbezaan pandangan antara mazhab. Dengan betul-betul Sebab nanti kamu belajar luar negeri, jangan kamu rasa kata syok. Kadang-kadang terkejut boleh ke Ustazah? Sah ke? Kita ni dulu batal. Dia macam tu. Ustazah sebut pandangan Syafi'i kita ada dua. Satu, sentuh laki perempuan ajnabi batal wuduk. Satu. Maksudnya sentuh suami isteri batal. Sebab suami bukan mahram kita. Kita bukan boleh kahwin dengan mahram kita kan. Kita kena kahwin dengan ajnabi. Disebabkan kita kahwin dengan ajnabi, walaupun kita dah kahwin dengan dia, kita duduk satu rumah, kita salah dengan suami, Ustazah batal wuduk. Macam mana mak ayah kamu salam sesamanya batal wuduk. Tersentuh batal wuduk. Kan? Batal wuduk. Okey, pandangan kedua Syafi'i, sebab tu Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid. Sentuh lelaki perempuan tanpa syahwat. Maksudnya letak syarat pula. Tanpa syahwat pula baru tidak membatalkan wuduk. Ini bagi pandangan yang marjuh yang lemah, masih lagi dalam konteks pandangan Syafi'i bahawa boleh sentuh lelaki perempuan tanpa syahwat. Maksudnya syahwat ni apa? Kita pegang, tak ada rasa nafsu. Tak batal. Kalau ada nafsu, batal. Macam tu. Okey, pandangan itu diguna pakai apabila kita membantu jemaah haji kita di Mekah kan. Sebab apa? Tawaf tu kan mana ada asing lagi perempuan. Semua tawaf sekali. Jadi akan bersentuhan lelaki perempuan. Kan? Tambah orang lelaki pula pakai dia itibak
nampak bahu kanannya. Kan? Bila nampak bahu kanan, kadang dia angkat istilah Bismillah Allah Akbar, terkena kita, terkena muka kita. Terkena, memang betul. Pengalaman Ustazah sendiri dalam Masjidil Haram, Ustazah nak naik ke tingkatan untuk solat, Ustazah pegang eskalator ni, kita pegang yang tangga naik tu kan, Ustazah pegang. Orang yang pada atas tu Pakistan, dia pun pegang, terpegang tangan Ustazah. Sama juga. Tapi bila kita berpegang pada pandangan qaul Syafi'i yang bersentuhan, tanpa syahwat, tidak batalkan wuduk, Ustazah teruskan je. Terus solat. Itu Ustazah kata kita terbuka dalam bab pandangan mazhab ini supaya kamu nampak perkembangannya. Okey, itu keluasan yang Ustazah nak kongsi supaya anak-anak dapat keluasan ilmu agama. Kita akan belajar secara berdikit-dikit sesuai dengan umur. Okey, yang ketiga kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari. Okey. Memang kita kena amal. Sebab apa? Ilmu agama ni kita akan amal sampai mati. Supaya hidup diberkati Allah. Kemudian kita hendaklah menyebarkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki agar dapat memberi manfaat kepada manusia sejagat. Kamu nanti ada kemahiran, ada kepakaran, kongsilah dengan orang lain supaya menjadi manfaat kepada manusia yang lain. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Hanafi, mazhab-mazhab, imam-imam mazhab tersebut. Kita hendaklah berwaspada dalam meneliti sumber-sumber ilmu. Berwaspada ni apa maksudnya? Kita tak akan ambil ilmu tu sembrono. Ilmu tu kita ambil, kita fikir, kita kaji, kita rujuk, kita sahkan daripada orang-orang yang berautoriti. Siapa berotoriti? Kalau kita dalam Malaysia kita, orang berotoriti ialah pegawai-pegawai yang menjalankan kerja-kerja di Jabatan Mufti, di pejabat-pejabat JAKIM dan sebagainya. Rujuk pada mereka untuk dapatkan autoriti untuk pastikan ilmu itu sah. Agar tidak terpesong pada syariat Islam. Okey, baik. Ini adalah berkaitan dengan tokoh empat mazhab. Ustazah ada kongsikan juga Latih Tubi. Tapi Ustazah rasa Latih Tubi ni kamu boleh baca. Sebab Ustazah dah kongsikan apa dipanggil? Skema jawapannya sekali. Okey. Yang ini semua konten yang kamu perlu baca. Perlu ingat. Sebab tu Ustazah nak kalau boleh kamu print lah nota-nota PDF yang Ustazah bagi, yang bagi ringkas untuk kamu, dan juga print juga skema latihan ini supaya nanti bila exam tahu kat mana nak rujuk, tahu kat mana nak baca. Okey, iktibar pun sama Okey, baik. Kita tengok sikit. Okey, baik. Kita tengok sikit berkaitan dengan okey, baik. Kita ambil satu je soalan. Imam Ahmad bin Hanbal sangat mementingkan kebersihan dan kekemasan. Okey, beliau juga seorang pengasih serta tidak sombong dan bongkak. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan kelebihan mengamalkan sifat tersebut dalam kehidupan seharian. Okey, isi. Ustazah ambil pen. Ustazah kena terang juga akibat ramai orang kadang-kadang mungkin peperiksaan kamu sekarang ni semualah bentuk multiple choice, ABC, kan, Google Form kan. Tapi saya terangkan jugalah untuk kebat ini supaya kamu tak terlepas Jangan hilang skill ni. Kebat jangan hilang skill sebab dia kadang-kadang dia memberi markah yang banyak. Okey, disukai oleh masyarakat seliling, isi. Okey. Dia kata huraikan kelebihan mengamalkan sifat tersebut. Sifat pengasih, tidak sombong. Kan? Apa yang kita dapat impak daripada sifat tersebut? Apa kelebihan dia? Orang suka. Disukai oleh masyarakat seliling. Kerana, nampak tak? Dia titik kat sini siap-siap. Ustazah suka 4 ayat. Sebab kamu road to SPM. Kalau SPM, minta maaf Ustazah tulis dengan mouse Kalau SPM, kebat kena 4 ayat. Tolong catat sikit. PT 3, skema dia 3 ayat. Tapi Ustazah ni ikhlas, Ustazah ajar form 1, form 2, form 3, Ustazah ajar siap-siap 4 ayat ni. Dia titik siap-siap. Sebab apa? Pengalaman Ustazah menanda kertas, ramai yang hilang markah pada huraian. Kenapa? Huraiannya tidak menjadi huraian kerana huraian itu menjadi isi. Ustazah ikhlas sebab Ustazah sendiri berpengalaman dalam menanda kertas. Lately ini banyak anak-anak kita hilang markah pada dia tidak dapat mengenal pasti isi dan huraian. Kebanyakannya isinya dia salin soalan. Kerana tu jadi huraian, tapi kerana tu baru permulaan isi.
Jadi ustazah minta sangat-sangat lebih baik buat 4 ayat titik. Ya. Disukai oleh masyarakat sendiri titik. Okey, bagus. Hal ini kerana dia gunakan kata hubung kerana untuk huraian, sering menjaga penampilan diri serta tidak menderna terhadap orang lain. Huraian. Bagus. Dengan hal demikian ataupun kesannya akan menjadi contoh teladan kepada orang lain dalam menjaga adab pergaulan. Huraian lanjut. Nampak? 3. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa berakhlak mulia dalam setiap tindakan untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk dapat kesimpulan, Ustazah ulang sekali lagi frasa kesimpulannya. Kita hendaklah macam ayat iktibar tadi ya. Okey, kemudian jangan lupa ni ada kata hubung untuk olahan menarik. Kena ada. Kena ada. Kalau tidak, kamu jawab kesimpulan kita hendaklah berakhlak mulia titik. Markah kesimpulan hilang. Pengalaman ustazah, banyak pelajar kita hilang markah. Disebabkan apa? Tidak dapat dia punya full dalam pemarkahan. Sayang ya. Cantik dah tapi silap ya. Okey, 4 markah kat sini. Alright, okey. Itu sahaja daripada ustazah. Ustazah mohon maaf saya dah terlajak 8 minit. Kalau ada persoalan nanti kita boleh bincang. Sebenarnya seronok kita belajar tentang ilmu fiqah, fatwa-fatwa yang berkaitan. Contohnya ustazah berkongsi, contohnya ustazah minta maaf saya sebut. Ustazah, apakah hukumnya wanita bawa Grab? Tu benda-benda baru tu semua akan keluarkan fatwa. Ustazah, apakah hukumnya contoh kalau ikut perempuan bermusafir hukumnya haram ya. Perempuan bermusafir seorang diri hukumnya adalah haram. Dia perlu ada mahram. Itu hukum asal. Jadi kita nak lihat sekarang ini. Ustazah, apakah hukumnya wanita contoh pergi ke, sekarang kan belajar luar negara kan. Ustazah seorang wanita belajar di luar negara. Apakah hukum badannya? Kita nak kena tengok tu. Katalah dia belajar kat Korea, kita kena tahu haram ke tak haram. Kita nak tengok kat mana. Dia pergi dengan siapa? Siapa orang yang akan iring dia? Sampai di sana dia duduk dengan siapa? Sebab Islam tidak mahu mendatangkan kemudaratan kepada umatnya. Jadi sekiranya dia pergi, ada kawan, di sana ada penduduk Malaysia pula yang akan tinggal bersama dengannya, dia akan dapat kawan-kawan yang baik. Di sana keselamatannya terjamin, maka hukumnya adalah harus bagi wanita untuk musafir menuntut ilmu. Sebab asalnya wanita musafir hukumnya haram jika tanpa diiring dengan mahram. Sebab tu wanita yang akan pergi menunaikan haji kena diiringi dengan mahram. Sebab kita berpegang pada ibadah, wanita haram bermusafir seorang diri. Okey, cuma ada keharusan. Keharusannya di mana? Dilihat kepada amannya keselamatan. Boleh sekira aman keselamatan. Boleh sekiranya ada wanita-wanita lain yang siqah. Dia pergi bersama kawan-kawan yang lain yang dipercayai. Itu contohlah. Kan? Sebab itu saya nak sebut. Apa perkembangan kita hari ini adalah dilihat kepada dinamiknya hukum fiqah supaya kita dapat hidup berkembang. Kalau kita tengok perbezaan, kamu tahu kan di Arab Saudi wanita tak boleh bawa kereta kan? Siapa tahu? Anak-anak semua dah left dah. Okay, siapa nak respon dengan Ustazah? Dennis tak tahu? Tak tahu? Di Arab Saudi, di negara Arab hari inilah Ustazah tutup Ustazah punya ni. Ustazah kongsi sikit ilmu. Okay, kalau di Arab Saudi, di negara Arab, khususnya di Mekah dan Madinah, kan, wanita tak boleh kerja. Dia hanya dibenarkan 2 pekerjaan sahaja. Wanita hanya boleh menjadi muallimah, guru. Yang kedua, tabibah, doktor. 2 sahaja pekerjaan untuk wanita. Yang lain wanita tidak boleh dibenarkan untuk bermuamalat. Macam contoh, wanita berniaga, semua tak ada. Sebab tu orang Arab yang pembeli barang kat kedai bukan perempuan muda-muda. Semua yang keluar yang pergi beli barang adalah wanita yang dah sudah berusia, berumur, warga, kita kata warga dewasa. Kan? Mereka sangat menjaga. Sebab itu kalau kita lihat wanita di Arab Saudi tidak boleh ambil lesen kereta, tak boleh bawa kereta. Berbeza kita di negara kita. Kerana apa? Tanggungjawab di Arab Saudi ialah, negara Arab khususnya, tanggungjawab nafkah itu pada lelaki bukan pada perempuan.
kita hari ini dibuka ruang kepada sebab tu mazhab Syafi'i dibuka ruang kan, berdasarkan fatwa. Perempuan boleh cari nafkah, perempuan boleh bekerja dengan ruang dan batas yang dibenarkan, maka harus. Ha. Perempuan Ustazah hari ni jadi TNB. Minta maaf ya. Ustazah ada ya, pelajar-pelajar yang Ustazah mengajar di Institut Kemahiran Mahara. Perempuan ambil elektrik, perempuan ambil marine, perempuan ambil aircon. Mereka juga bekerja di bengkel-bengkel, bekerja sebagaimana pekerjaan orang lelaki. Kalau dalam Islam, perempuan tak dituntut untuk bekerja begitu. Tetapi mungkin dilihat kepada kepakaran itu, kepakaran itu telah disesuaikan dengan kita kata gender kan. Mungkin perempuan perlu juga pandai untuk ilmu-ilmu kemahiran elektrik kan. Sebab itu dibuka ruang untuk wanita. Sebelum ni IKM hanya untuk lelaki sahaja kan kemahiran, tetapi kemudian dibuka untuk wanita dan ramai permintaan tinggi di kalangan wanita untuk menuntut ilmu-ilmu kemahiran tersebut. Okey, itu saja yang saya nak kongsi. Banyak lagi sebenarnya tapi cukuplah dahulu takat ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sama-sama. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah. Terima kasih Irfan, Anjana, Daniel, Alisa, Fatin. Ya. Terima kasih semua.